Joy orange, joy apple, bangga dan jambu Bandung. Joy bersatu, joy berdua, joy untuk semua. Assalamualaikum, saya G dan selamat datang ke channel Gigi G. So untuk video kali ini kita akan bercakap mengenai evolution of Bay Launcher. Dan sebelum kita mula, pastikan korang subscribe dulu dan jangan lupa tekan lonceng untuk menjadi orang terawal menonton video-video terkini daripada channel Gigi G. Okay guys, so untuk video kali ini kita akan cuba bercakap mengenai evolution of Bay Launcher dalam berseries. Seperti yang korang tahu, dalam berseries kita dah terdapat banyak Bay Launcher yang telah dihasilkan oleh Takara Tomy. Dan untuk itu kita akan cuba bercakap mengenai Bay Launcher yang buat pertama kali dilancarkan bermula B01 sehingga yang terkini, iaitu B187. Okay, tanpa membuang masa lagi, let's go. So guys, untuk video kali ini kita akan bercakap mengenai setiap launcher yang telah dihasilkan oleh Takara Tomy bermula dengan B01. Okay, so untuk launcher yang pertama kali dihasilkan adalah Light Launcher yang dikeluarkan bersama dengan B01 Valkyrie Wing Axle. Ini merupakan bapak Beyblade kita sebenarnya dalam dunia berseries, sebab ini merupakan Valkyrie yang mula diperkenalkan pada 18 Julai 2015 dan dia punya ripcord ni pun pendek sahaja. Okay, so jenis launcher yang kedua adalah Bay Launcher String. Yang ini adalah didatangkan bersama dengan B08 Beyblade Star Dash Set berseries yang dilancarkan pada 18 Julai 2015. Seperti yang korang nampak, dia punya launcher ni dia pakai string lah. So Bay Launcher yang ketiga adalah Light Launcher. Yang ni didatangkan bersama dengan Long Winder yang dikeluarkan bersama dengan B22 Beyblade Custom Set Defense and Stamina yang dikeluarkan oleh Takara Tomy pada 14 November 2015. Jadi korang nampak di sini, dia punya winder ni ataupun ripcord ni memang agak panjang lah. Kalau tengok dia punya pemegang ni pun ada lain sikit. So yang seterusnya adalah Sword Launcher. Alright, Sword Launcher ni sebenarnya ramai yang suka juga sebab kita boleh full force semasa kita launch, dan ianya didatangkan bersama dengan Beast 48 Starter Xeno Excalibur yang dilancarkan pada 2 Julai 2016. Sword Launcher ni hanya menyokong penggunaan right spin only, right? Dan kalau orang nampak dia punya ripcord ni ataupun winder ni macam pedang sikit lah. So seterusnya adalah Proto Launcher yang dikatakan agak paling teruk lah launcher yang ada, sebab dia memang kita orang panggil dia basic launcher. Saya sejujurnya tak pernah pakai launcher ni dalam mana-mana pertandingan, tapi saya pernah nampak dan pernah berlawan dengan seorang budak menggunakan Proto Launcher ni semasa official tournament pada 2019. Dan untuk Proto Launcher ni didatangkan bersama dengan B62 Dual Cyclone Bear Stadium DX set, dilancarkan pada 22 Oktober 2016. Okay, dan seterusnya Bay Launcher yang ke-6 adalah Heavy Launcher. Heavy Launcher ni didatangkan bersama dengan P64 Beyblade Super Custom Set Heavy Version 12 November 2016. Dia ada satu version lagi dikatakan sebagai Speed Version, iaitu Speed Launcher. Dan seperti korang tahu, Speed Launcher ini dahulu kala boleh mencecah sehingga RM150 sebiji sebab dia mempunyai string yang agak panjang, sangat-sangat panjang. So dia didatangkan bersama dengan B65 Beyblade Super Custom Set Speed Version. Dan seperti korang tahu, B65 ni sebenarnya memang most wanted juga sebab dia ada satu disc dekat sini. Disc ni memang most wanted gila. Siapa tahu disc ni? Ini merupakan disc power yang dikatakan mempunyai LAD yang sangat-sangat tinggi. Okay, next kita ada satu Bay Launcher L. Okay, yang ini didatangkan bersama dengan Los Longinos B66 yang dilancarkan pada 28 Disember 2016. Okay, so seperti yang korang tahu, yang ini dia hanya menyokong penggunaan satu pusingan saja, iaitu Hidari Kaiten ataupun left spin lah, right? Dia punya color scheme pun memang sangat sesuai bersama dengan Longinus, right? Next adalah Proto Launcher 2.0. Kenapa 2.0? Adalah disebabkan mungkin dia punya design bentuk ni lah dengan dia punya winder ni. Sejujurnya saya masih simpan juga Proto Launcher ni, tapi saya tak pernah pakai lah. Yang ini 2.0 ni didatangkan bersama dengan B73 God Valkyrie, dilancarkan pada 18 Mac 2017. Dan yang seterusnya adalah Proto Launcher 2.0, tapi kali ini adalah lap spin. Dia punya ni sama sahaja sebab yang ini hanya menyokong penggunaan
MIGI Kaiten, dan untuk Proton Launcher 2.0 L series ni adalah Hidari Kaiten yang ini didatangkan bersama dengan Grand Fafnir pada 29 April 2017. Okay, so seterusnya adalah Light Launcher. Okay, so guys, ini merupakan Light Launcher yang hanya menyokong penggunaan Hidari Kaiten dan dilancarkan pada 29 April 2017. Right, so next adalah Light Launcher LR. Okay, so guys, secara asalnya dia punya Light Launcher ni dengan yang ni sama saja, tapi untuk yang Legend Spriggan ni dia menyokong LNR lah, dia menyokong Hidari Kaiten dengan MIGI Kaiten lah. Sebab itu dia dikatakan Light Launcher LR, left and right, dan diletakkan bersama dengan B86 Starter Legend Spriggan. Dilancarkan pada 1 Julai 2017 dan saya sempat juga menggunakan, dan yang paling best adalah tempat holder dia ni, pemegang ni, korang kena pasang lah dengan dia punya winder ni, agak menarik juga. Bell launcher yang ke-13 adalah Bell Launcher LR. Okay guys, ini adalah satu inovasi yang bagi saya membuat game changing lah dalam dunia Beyblade Burst, sebab yang ini adalah memudahkan kita untuk menggunakan launcher kiri dan kanan dalam satu masa lah. Kita hanya tukar riliskan pin, kemudian tukar arah pusingan, dan Bell Launcher ini masih lagi relevan sampai sekarang lah, right? Okay, kemudian kita ada Digital Sword Launcher LR yang menggunakan kod B93 dan juga B94. Digital Sword Launcher dilancarkan pada 15 September 2017. Okay guys, sedikit info menarik tentang Digital Sword Launcher ni. Dahulu memang sesiapa yang menggunakan Digital Sword Launcher ni adalah golongan-golongan kayangan. Sebab dia punya harga ni dulu boleh katakan agak kayangan juga, sekitar dalam 120 hingga 150 ringgit bergantung kepada seller lah. Dan saya ada seorang sahabat, nama dia Abang Nazri. Kalau korang kenal, memang kenal sangat lah. Saya tak pernah nampak lagi dia pakai string launcher sebelum ni. Bila dia pakai sword launcher ni, dia memang tarik kau-kau punya. Saya pernah jumpa dengan Abang Nazri ada sebuah tanaman kecil dekat Bukit Jelutong, dekat Genius Mass, dan saya memang sangat-sangat takut bila-bila lagi dia menggunakan Zoe Longinus, bapak gila, dan saya kalah, dapat nombor 2 lah, dia dapat nombor 1. Right, Bell Launcher yang ke-15 adalah Light Launcher LR. Yang secara kasarnya adalah sama saja dengan Legend Spriggan, tapi yang ini didatangkan bersama dengan long winder, dan dia didatangkan bersama dengan Spriggan Requiem B100, dilancarkan pada 28 Disember 2017. Right, so next adalah Long Bell Launcher B123 dan B124. Okay, B123 ni color merah dan B124 adalah color kuning, hijau. Dan kalau korang nak tahu, B123 ini adalah most wanted dekat Malaysia pada penghujung 2018 dan di awal 2019, sebab chip ni dulu bukan boleh dikatakan, memang pernah jual RM150. Benda kecil Chinonet ni, korang tak tahu dia punya harga ni dulu memang mahal gila. Lepas tu dia punya launcher ni pun, dia punya string agak panjang sama macam, tapi dia tak sepanjang macam speed launcher, light launcher tu yang berwarna hijau, B64 kalau saya tak silap tadi. Dan B123 ni hanya menyokong MIGI Kaiten, untuk B124 menyokong Hidari Kaiten. Alright, so next adalah ini adalah paling legend lah bagi saya, Long Bell Launcher LR. Bila mana diriliskan B129 Chozi Achilles ni, macam game changing lah. Alright, sebab seperti yang korang tahu, ramai gila yang memang nakkan sebuah launcher macam ni LR. Lepas tu dia punya string pun agak panjang. Somehow untuk B129 ni pun ada rare version juga yang berwarna hitam, dan kalau dapat tu memang sangat-sangat jackpot lah. Harga dia pun boleh tahan. Saya pernah jual long bell launcher ni sahaja sekitar dalam RM100, 100 hingga 110. Harga masa tu memang mahal, dan ini antara Beyblade yang pertama saya beli, Chozi Achilles. Harga dia sekitar masa tu RM150, memang mahal gila. Okay, next adalah Light Launcher LR plus dengan Dragon Winder. Okay, yang ini bagi saya okay. Okay, next. Alright, so here we go. Kita memasuki dunia Super King. Okay, dan ini merupakan Super King Bell Launcher
yang didatangkan menggunakan kod B165 dan B166. Okay, so Super King launcher ni yang paling ini pun dihadapi lah dihadapi pada bahagian atas ni bila korang tarik. Dan apa yang saya suka mengenai Super King Bay Launcher ni, dia punya bila korang tarik tu dia macam ada satu force yang membuatkan macam agak keras, dan itu akan membuatkan korang kena tarik kuat untuk dapatkan momentum yang kuat untuk spin yang lebih agresif lah. Dan seperti biasa dia punya string tu pun agak panjang juga, dan dilancarkan pada 28 Mac 2020 semasa musim pandemik lah. Okay, so yang next adalah Long Super King Bay Launcher B174 Beyblade Limit Break DX set yang dilancarkan pada 14 November 2020. Okay, seperti yang korang tahu, dia punya launcher ni sama sahaja, tapi dia recolor dan dia ada dua launcher dekat dalam B174 ni. Dan apa yang pasti dan apa yang paling best adalah dia punya string tu agak panjang, memang panjang, lebih kurang sama macam dengan speed launcher. Okay, so next kita ada B184 Custom Bay Launcher LR. Okay, so kita dah memasuki dunia Dynamic Battle, dan ini merupakan Bay Launcher jenis custom yang dilancarkan pada 24 April lepas. Dan bagi saya untuk series Dynamic Battle kali ini, dia punya launcher, dia punya bentuk secara kasar adalah lebih kurang macam Super King, tapi yang paling penting, yang paling best, korang boleh customize korang punya gearing ni dengan dia punya grip ni. Yang paling best dia menyokong penggunaan LR. Okay, memang sangat-sangat jimat lah. Dia punya harga pun tak adalah mahal macam yang sebelum-sebelum ni. Okay, next dan yang terakhir dan yang paling latest adalah Power Custom Bay Launcher yang dilancarkan pada 17 Julai lepas, iaitu B187 Xavier Valkyrie. Dan saya belum lagi full force menggunakan Power Custom Bay Launcher ini, tapi saya dapat rasakan sesuatu macam ada keistimewaan dah berbanding dengan Custom Bay Launcher yang B184 ini. Saya sebenarnya agak kecewa dengan Dynamic Battle Launcher sebab pada hari pertama saya menggunakan launcher daripada set B182, malam tu saya punya Bay Launcher tu dah rosak. Bila saya tarik dia punya spring tu dia tak patah balik lah, dia tak anjah lah. Tapi dari segi design, dari segi features dia memang tidak boleh dinafikan lah, memang bagus lah, banyak features yang boleh dipuji. Tapi dari segi daya ketahanan tu okay. Macam tu lah. Right. Okay guys, itu dia sedikit sebanyak info tentang evolusi Bay Launcher yang telah dilancarkan oleh pihak Takara Tomy bermula daripada B01 sehinggalah B187. Dan kita telah memasuki tahun yang ke-6 sebenarnya untuk berseries, dan satu bagi saya jangka masa yang agak panjang, dan saya tak pasti apakah features-features yang akan dihasilkan oleh Takara Tomy untuk next punya Bay Launcher. Tetapi saya mengharapkan kualiti untuk Dynamic Battle punya Bay Launcher perlu diperbaikilah, terutamanya pada bahagian dia punya spring. Okay guys, so dalam banyak-banyak Bay Launcher yang kita tengok tadi, saya telah menggunakan hanya beberapa sahaja. Dan sampai sekarang saya masih menggunakan Gold Launcher LR, yang itu ialah B00 yang dilancarkan pada zaman era GT. Alhamdulillah masih sampai sekarang masih bertahan lagi. Okay guys, so dalam banyak-banyak Bay Launcher yang kita tengok tadi, cuba korang komen Bay Launcher mana yang menjadi pilihan korang, yang korang pernah pakai. Cuba kongsikan pengalaman korang bersama dengan Bay Launcher yang ada dalam berseries di ruangan komen kat bawah. Okay guys, so itu saja untuk video kali ini, dan saya akan berjumpa lagi dengan korang untuk video-video yang akan datang. Dan jika korang sukakan konten yang ada dalam channel ini, please consider to subscribe dan jangan lupa tekan lonceng untuk menjadi orang untuk menonton video-video terkini daripada channel KKG. Apa pun, enjoy.